Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi minggu ini kita akan masuk ke topik baru unit 9 iaitu bumi. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 101. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Kita akan lihat sumber air semula jadi. Okey, apakah sumber air semula jadi yang ada di bumi kita? Yang pertama, sumber air pertama adalah hujan. Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Okay, ini merupakan sumber air utama kita. Kita nak dapatkan air, yang pertama sumber dia adalah daripada hujan. Yang kedua, tasik. Siapa pernah pergi tasik? Banyak kan air yang bertakung kat sana? Okay, jadi tasik pun adalah sumber air semula jadi. Tasik adalah kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Okey, kalau tengok keliling dia darat, kita panggil dia sebagai tasik. Kemudian yang ketiga, laut. Sungguh luas kan? Okey, laut adalah bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Kita tak boleh minum air laut, okey, sebab dia adalah masin. Okey, yang keempat, sumber air semula jadi kita adalah sungai. Sungai ini adalah air hujan yang turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Ini semua daripada air hujan asalnya. Okay, dia akan mengalir dan membentuk laluan yang kita panggil sungai. Okay, air dia mengalir. Kemudian sumber air yang kelima kita adalah mata air. Air mata air ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Okey, bila hujan turun, tanah akan simpan air. Okey, air ni kalau dia keluar pula, okey, macam dalam video ni, kita panggil dia sebagai mata air. Okay. Air mata air juga boleh diminum sebab dia bersih. Okey. Daripada dalam tanah kan. Kalau kita letak paip macam tu, okay, ada sambungan dia, kita boleh terus minum air yang segar ni. Okey, begitulah 5 sumber air semula jadi. Dan sekarang kita nak belajar pula mengenai air mengalir. Okey, arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Okey, aliran air mengalir, dia mesti daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Tak ada daripada rendah ke tinggi, dan kalau dia bertakung, dia tidak mengalir. Okey, lihat arah aliran air semula jadi. Ini akan bermula daripada air terjun. Okey, air sungai dan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air sungai pergi pula ke laut. Okey, laut ni adalah kawasan yang paling rendah. Okey, dia akan mengumpulkan air semua kat situ. Jadi, air mengalir daripada tempat yang tinggi ke rendah. Sekarang kita nak belajar pula mengenai kitaran air semula jadi. Bagaimanakah kitaran air semula jadi boleh berlaku? Okay, dia akan bermula daripada air. Okey, air di laut disejat menjadi wap air oleh matahari. Bila cuaca panas kan, matahari akan tarik, okey, atau kita panggil dia sejat, menjadikan wap air. Okey, wap air dekat udara menyejuk, kemudian dia dah sejuk, naik atas, dia berkumpul menjadi titisan air dan membentuk awan. Okey, sebab tu ada awan. Awan tu sebenarnya adalah semuanya air. Okey, bila awan menjadi berat, awan dah berat, dia akan turun sebagai hujan. Masuk semula dekat air terjun, okey, dekat sungai kan, akan pergi semula ke laut. Air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Macam itulah kitaran air. Sebab tu air adalah sumber yang tidak akan habis. Daripada atas, okey, mula daripada bawah, air daripada laut dinaikkan, disejat oleh matahari. Matahari sejat, dia bentuk awan. Awan berkumpul, air berkumpul ke awan, titisan air tu. Kemudian dah berat, dia turun sebagai hujan. Hujan pun turun, masuk balik dekat sungai dan laut.
Kitar air semula jadi berlaku berterusan untuk membekalkan air kepada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Untuk latihan kamu, cikgu nak awak buat buku aktiviti sains muka surat 63 dan muka surat 64 sahaja. Dua muka surat ni saja dah siap. Ambil gambar dan upload di Google Classroom. Itu sahaja. Terima kasih semua. Kita sambung lagi minggu hadapan, okey? Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.